Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, so hari ini kelas sains kita mula dengan bab yang baru iaitu bab 5. Bab 5 adalah tentang air dan larutan. Jadi boleh ambil buku teks awak, buka buku surat 94, 95 dan hari ini kita nak masuk subtopik 5.1 iaitu sifat fizik air, muka surat 96. So awak boleh ambil buku teks awak untuk kita sama-sama rujuk. Okey, so untuk 5.1 apa yang perlu anda tahu adalah selepas awak belajar 5.1 ni, subtopik 5.1, awak boleh menguraikan dan berkomunikasi mengenai air. Maksudnya awak tahu apa basic detail ataupun maklumat tentang air. Okey, kita teruskan. Okey, yang penerangan yang pertama. Okey, kita tengok air merupakan keperluan asas bagi semua hidupan di bumi. Contoh macam kita kena minum air ataupun percentage dalam badan kita adalah cecair. Yang kedua, awak tengok sendiri bumi ni, awak nampak peratusan air adalah lebih banyak daripada daratan. Untuk tumbuhan, perlukan air untuk hidup dan juga melakukan proses kemandirian tumbuhan tersebut, sama ada fotosintesi, transpirasi, memerlukan air. Untuk haiwan, perlu air untuk hidup. Okey, so kita boleh cakap air merupakan keperluan asas bagi semua hidupan di bumi dan lebih 70% permukaan bumi diliputi oleh air. Okey. Yang seterusnya, kita tengok sifat fizik air tulen. Air tulen ni maksudnya air yang kita tak dicampur dengan apa-apa. So, itu adalah air tulen. Okey. Cecair tidak berbau. Kalau you ambil air mineral tu atau air masak, air tulen, air yang pure maksudnya air yang kita tak campur dengan apa-apa, dia tidak berbau. Yang kedua, tiada rasa. Macam contoh air masak, awak ada rasa tak? Tak ada rasa apa-apa. Cecair tidak berwarna, tak ada warna. Okey, kalau bila ada warna, maksudnya itu bukan air tulen, kita dah campur dengan benda asid. Okey, takat didih adalah 100 darjah Celsius. Takat didih maksudnya, apa maksud takat didih? Takat didih di mana cecair tadi bertukar menjadi gas. Okey, awak kena tahu jirim kita ada 3 stage iaitu pepejar, cecair dan gas. Takat didih ni mana cecair tadi dia bertukar menjadi gas iaitu pada 100 darjah Celsius. So, okey, sebelum 100 darjah Celsius dia tak akan bertukar jadi gas. Okey, itu takat didih. Dan takat beku 0 darjah Celsius di mana cecair tadi membeku menjadi ais, okey, menjadi pepejar pada takat beku dia 0 darjah Celsius. Ketumpatan adalah 1 gram sentimeter padu pada 4 darjah Celsius. Ini adalah ketumpatan air. Okey, yang seterusnya, air mempunyai ketegangan permukaan yang tinggi, iaitu ini contoh ketegangan permukaan dia. Okey, contoh bila paper clip jatuh atas air, dia tak tenggelam. Okey, ini contoh situasi untuk ketegangan permukaan. Okey, daya lekatan dan juga lekitan. Kerana apa? Daya lekatan dan lekitan. Okey, so kita tengok dalam buku teks awak, muka surat 96. Okey. Tegangan permukaan ialah daya lekitan antara molekul air di permukaan. Daya lekitan antara molekul air. Itu maksud ketegangan permukaan. Maksudnya ini satu molekul air, ini ada molekul air. Ketegangan permukaan tu apa? Daya lekitan antara molekul air di permukaan. Yang menyebabkan apa? Paperclip ni contoh benda-benda ini boleh terapung. Okey. Daya lekitan antara molekul air serta daya lekatan antara molekul air dan dinding membolehkan air melekat macam ni. Okey. Ini untuk daya lekatan. Okey.
Nah, ini daya lekitan antara molekul air. Daya lekatan antara molekul air dengan bahan lain. Ini daya lekatan. Okey, kalau lekitan antara molekul air, kalau ada benda lain, okey, bahan lain, kita panggil dia sebagai daya lekatan. Okey. Okay, contoh daya lekitan dapat menyukur serangga kecil di atas permukaan air. Maksudnya, kita tengok tadi, balik. Lekitan ni, daya antara molekul ni, molekul air menghasilkan daya lekitan menyebabkan serangga kecil di atas permukaan air dapat menyokong sebab dia ada daya lekitan antara molekul kat sini. Okey, dan daya lekitan dan daya lekatan, okey, contohnya, okey, apa ni, dekat xylem, okey, ada daya lekitan dan lekatan membolehkan air diangkut dari akar ke daun. Contoh dalam buku teks awak dia bagi tahu daya lekitan antara molekul air serta daya lekatan antara molekul air dan dinding xylem membolehkan air dibawa dari akar ke daun. Fenomena ini dipanggil sebagai tindakan kapilari. Maksudnya bila ada daya lekatan antara molekul air, okey, molekul air ni dengan dinding xylem, jadi air tu dapat naik ke atas. Kalau tak, awak faham, air tu dia air ni kan dia mengalir. Jadi macam mana dia nak naik ke atas kalau ada daya tarikan graviti ke bawah, jadi air tu boleh mengalir ke bawah kembali. Jadi air tak akan sampai ke bahagian atas, ke bahagian daun atau ke bahagian dahan. Jadi perlu ada daya lekitan dan juga lekatan. Jadi daya lekatan antara molekul air dengan xylem membenarkan air itu untuk mengalir ke atas. Okey, iaitu diangkut dari akar ke daun. Kalau tak ada, air tu tak boleh naik ke atas. Itu sifat fizik, iaitu air mempunyai ketegangan permukaan yang tinggi. Okey, kita panggil tadi tindakan kapilari. Kesal penyerapan dan pembebasan haba ke atas air. Okey, saya bagi tahu tadi sifat jirim ada 3. Jirim ada 3, pepejal, cecair dan gas. Okey, sama juga pada air, ada pepejal, cecair dan juga gas. Okey, ini ais, air, wap, air. Okey, 3 keadaan jirim air. Okey, pepejal. Okey, macam mana boleh berubah dari pepejal kepada cecair, cecair kepada gas, gas kepada cecair balik. Okey, melalui penyerapan dan pembebasan haba. Contoh, ini apabila haba diserap, okey, daripada pepejal ada haba, contoh ambil ais, awak panaskan ais tadi, akan berlaku proses peleburan, iaitu haba diserap di mana pepejal akan jadi cair. Okey. Seterusnya, dari cecair tadi, kita panaskan air, kita panaskan sampai takat mendidih 100 darjah Celsius. Ketika air sulir, haba diserap, akan jadi wap air, penyejatan. Okey. Penyejatan, ingat penyejatan bukan untuk pendidihan. Penyejatan maksudnya dalam keadaan suhu biasa. Okey. Saya tekan semua dulu. Okey. Penyejatan adalah dalam keadaan suhu yang biasa, iaitu haba diserap. Maksudnya keadaan suhu biasa. Suhu biasa akan berlaku penyejatan. Contohnya apa? Lopak air tiba-tiba hilang jadi wap air, itu penyejatan. Yang satu lagi, cecair tadi kita panaskan pada takat didih sehingga darjah 100 darjah Celsius. Sama juga haba diserap, dia boleh jadi wap air. Okey. Ada 2 kat sini. Cecair kepada wap air ada 2, penyejatan / pendidih. Okey, satu lagi, proses haba diserap tetapi terus menukarkan pepejal kepada wap air, kita panggil dia sebagai pemejawapan. Okey, haba diserap. Okey, untuk haba dibebaskan, okey, dia akan berubah. Contoh daripada wap air, bila kita bebaskan haba akan jadi cecair balik. Ini kondensasi.
Okey, cecair bila kita bebaskan haba melalui proses pembekuan akan jadi pepecah balik atau ais, dan yang ini tidak melalui cecair, proses yang tidak melalui cecair dari wap air, haba dibebaskan menjadi pepecah, jadi kita panggil dia sebagai pemecah wapan. Okey, komposisi air. Okey. Air ni terdiri daripada apa? Awak sebut H2O, H2O, H2O. Apa maksud H2O? H2O adalah sebatian yang terdiri daripada unsur hidrogen dan oksigen. Untuk jadinya molekul air, okey, ada untuk jadi sebatian iaitu air, perlu ada unsur hidrogen dan oksigen, iaitu berapa hidrogen? Perlu ada 2 hidrogen dan 1 oksigen. Okey, ini gambar 3D, ini gambar 2D. Perlu ada 2 hidrogen, 1 oksigen baru dapat jadi air. Okey. Okey. So ini contoh yang gerak-gerak lah. Okey, ini adalah molekul sebatian air. Okey. So, hari ni saya berhenti dulu sampai komposisi air. Sebabnya, untuk yang seterusnya, saya akan bincangkan tentang elektrolisis air. Tentang macam mana kita nak mengasingkan sebatian air itu. Contoh awak dah tahu, air itu terdiri daripada 2 atom hidrogen. 2 atom hidrogen bergabung. Tambah lagi 1 atom oksigen. So, dapat air. Tapi untuk proses elektrolisis air ni adalah daripada air tu kita nak pecahkan kembali kepada hidrogen dan juga oksigen. Okey. So yang ini saya akan terangkan pada kelas seterusnya. Jadi untuk hari ini Untuk hari ini saya back ke Bali. Okey. Awak perlu tahu beberapa sifat fisik air. Yang ni ingat, cecair tidak berwarna, cecair tidak rasa, cecair tidak berbau, tangkap didih 100 darjah Celsius, tangkap 40 darjah Celsius dan ketempatan 1 gram sentimeter padu pada 4 darjah Celsius. So ada ketegangan permukaan yang tinggi bergantung kepada daya lekatan dan juga daya lekitan. Yang membolehkan yang membolehkan haiwan ataupun contoh objek yang kurang ketempatan untuk terapung pada permukaan ni. Melibatkan daya lekitan, iaitu lekitan daya tarikan antara molekul air. Ini molekul air, ini molekul air, ada daya lekitan antaranya. Okey, itu lekitan. Untuk lekatan, ini molekul air sebagai contoh, ini dinding xylem. Ini daya lekatan. Molekul air melekat dengan dinding xylem, ini daya lekatan. Okey. So ini contoh fenomenanya. Okey. Dan kesan penyerapan dan pembebasan haba ke atas air, iaitu tiga bentuk jirim bagi jirim air, pepecah, cecair dan gas, air, wap air, dan apa yang berlaku bila haba diserap. Okey, ini haba diserap, haba dibebaskan, apa yang berlaku. Okey, ini adalah proses yang berlaku apabila haba diserap dan haba dibebaskan, iaitu proses-prosesnya yang berbesar ini. Kesannya menyebabkan apa? Menyebabkan perubahan jirim bagi air. Sama ada dia akan jadi pepejal, jadi cecair ataupun wap air. Okey, dan last sekali perlu tahu komposisi air terdiri daripada 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Okey, so saya ajar dulu sampai ini, iaitu sifat fisik air. So kelas yang seterusnya nanti saya akan terangkan tentang eksperimen elektrolisis air, yang mana daripada molekul air kita pecahkan dia kepada unsurnya, iaitu hidrogen dan oksigen melalui eksperimen elektrolisis air. Okey, so untuk hari ini
habis sehingga komposisi air. Jadi seperti biasa kita akan buat latihan pengukuhan untuk 51 muka suratnya 60 dan 61 sahaja. Okey. Seperti biasa, turn in awak punya kerja dalam GC Science. Okey. So, kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, bye-bye. Anything? PM saya. Kalau ada masalah, boleh PM saya. Okey, terima kasih.